Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 5. Jadi kita masih lagi di bawah tajuk nombor bulat dan operasi. Pada minggu ini kita akan belajar kemahiran banding dan susun nombor serta pola nombor. Baik, mari kita masuk kepada kemahiran pertama iaitu banding dan susun nombor. Jadi cikgu nak murid-murid buka buku teks muka surat 7. Kita baca bersama-sama dan cuba fahamkan. Jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Model apa? Model robot, bangunan, rumah dan kereta mempunyai bilangan blok yang berbeza-beza. 118,200 untuk robot, 320,915 untuk bangunan, 120,290 untuk rumah dan 98,050 untuk kereta. Jadi soalannya, model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak, robot atau rumah? Okey, lebih banyak, kita tahu kan, lebih banyak tu maksudnya nilai yang lebih besar. Jadi untuk memudahkan kita, seperti biasa kita letakkan dalam jadual. Jadual ni untuk apa? Jadual nilai tempat. Jadi kita tengok di sini model robot dan model rumah. Kalau kita mahu melihat sesuatu nombor itu lebih banyak atau lebih besar ataupun juga lebih kecil, kita akan lihat kepada nilai tempat yang paling besar. Kalau kat sini ratus ribu. Jadi kalau kita lihat sini nilai tempatnya 1 dan 1 sama digit. Maksudnya robot dengan rumah tu tadi 100,000 sama. Jadi kita pergi kepada nilai tempat yang lebih kecil ataupun di sebelah 100,000 iaitu 10,000. Okey, kita lihat di sini untuk model robot 118,000. Okey, nilai 10,000-nya 1 digit di 10,000 1. Untuk rumah 120,000. Jadi nilai digitnya 20,000 di rumah 10,000. Jadi bandingkan digit 10,000, 20,000 lebih daripada 10,000. Jadi model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Bezanya masing-masing nombor bilangannya menjangkau 100,000, tapi model robot 118,000, model rumah 120,000. Dan tentulah model rumah lebih banyak, blok yang lebih banyak. Baik, seterusnya kita pergi kepada buku teks muka surat 9. Okey, soalannya, nombor mana yang lebih besar? 396,542 atau 365,642. Kalau kita tengok secara kasar di sini, secara ringkas, 360,000. Jadi yang berbezanya ialah nombor di rumah ribu kan. Untuk lebih jelas kita susun seperti ini. Jadi kalau kita tengok dia punya nilai tempat, okey, 100,000 nombor yang sama 3, digit 3, 10,000 pun 9 sama. Jadi yang berbeza ialah di rumah ribu, iaitu yang pertama digit 6 dan yang kedua digit 5. Jadi kita nampak di sini digit 6 lebih besar daripada digit 5. Jadi nilai 366,542 adalah lebih besar. Okey, yang kedua, isi petak kosong dengan lebih daripada atau kurang daripada. Kita lihat 354,923. Disuruh isi di sini lebih atau kurang daripada 345,923. Jadi seperti biasa kita susunkan nombor seperti ini untuk kita lebih nampak. Jadi kita lihat yang berbeza adalah di rumah ataupun nilai tempat 10,000. 5 dengan 4. Jadi kita terus nampak 354,000. Soalan dia yang ni nombor ni di hadapan. So 354,000 ni memandangkan 5 lebih besar yang berada di nilai tempat 10,000. Jawapannya akan lebih besar daripada 345,923. Okey, untuk soalan seterusnya kita masuk kepada susun nombor. Susun nombor ada dua jenis, iaitu tertib menaik dan tertib menurun yang murid telah pelajari. Daripada tahun 1 lagi kita dah belajar kan. Okey, cikgu imbas kembali apa maksud tertib menaik. Tertib menaik bermaksud nilai nombor paling kecil pergi ke paling besar. Ingat kembali seperti naik tangga kan, dari kecil kepada tangga atas besar. Okey,
Sebaliknya, tertib menurun daripada nilai nombor yang paling besar kepada paling kecil. Menurun tangga. Kalau untuk tertib ni, murid ingat kepada tangga. Naik tangga dari kecil hingga besar, turun tangga dari besar, nilai nombor paling besar hingga kecil. Jadi, ia bagi set nombor di sini. Untuk A ni ada 4 set nombor. Bagaimana kita nak mengetahui tertib menaik dan menurun? Kita perlu bezakan nombor yang mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Jadi caranya seperti tadi juga, kita senaraikan nombor tersebut. Jadi kita boleh lihat di sini, di rumah ratus ribu nombor yang sama 5, di rumah puluh ribu nombor yang sama sifar, yang berbeza ialah di rumah ribu. Okey, untuk di rumah ribu kita lihat 5, 1, 3 dan 4. Jadi nombor paling kecil dah tentulah yang di rumah ribu yang berbeza. Jadi nombor paling kecil 1, jadi 501,905. Jadi antara 5, 1, 3 dan 4 yang paling besar dah tentulah 5. Jadi yang nombor paling besar ialah, nilai nombor yang paling besar ialah 505,316. Sekiranya kita telah mengetahui nilai nombor paling kecil dan paling besar, jadi kita boleh susun mengikut tertib menaik. Seperti ini, 500, 1,905, 500. Okey, yang kedua, kalau murid lihat 500, nombor 3 3,802, seterusnya 504,990 dan akhir sekali nombor paling besar 505,316. Baik, untuk tertib menurun kita hanya perlu terbalikkan sahaja nilai nombor tersebut. Bermula dengan 505,316, 504,990, 503,802, dan 501,905. Okey, cara menulis tertib menaik dan menurun ada seperti ini Kita tulis nombor dia, koma, nombor, koma dan nombor, koma. Jangan tertinggal simbol koma ni. Nanti nombor kita bercantum jadi banyak. Okey, seterusnya. Baik, jika tadi kita telah pelajari cara banding nombor untuk mengetahui nombor yang lebih besar ataupun lebih kecil, kemudian kita belajar cara susun nombor, iaitu susun dengan tertib menaik ataupun tertib menurun. Sekarang kita masuk kepada kemahiran seterusnya, yang ni penting juga, iaitu pola nombor Jadi murid-murid boleh buka buku teks muka surat 13 untuk rujuk bersama-sama dengan cikgu. Jadi kalau contoh soalan 1A, tentukan pola nombor bagi nombor di bawah. Nombor di bawah ni, soalan ini dalam bentuk garis nombor. Ini kita panggil garis nombor. Kita nak tentukan pola nombor. Jadi pola nombor, kita ingat balik, kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari di tahun 4, di tahun 3 dan sebelum-sebelum ini. Nilai nombor semakin besar, pola nombor tertib menaik. Maksudnya sama seperti susunan nombor tadi kan. Kalau nilai nombor dari kecil sampai besar ataupun naik tangga yang kita sebut tadi, pola nombor pun sama, tertib menaik. Kalau nilai nombor semakin kecil, maksudnya dari nombor besar pergi kepada nilai nombor kecil, pola nombornya tertib menurun. Jadi kalau kita tengok di garis nombor ini, 780,112. 780,119. Okey, kalau kita tengok dua ini saja, kita dah tahu ini nombor yang lebih kecil, ini nombor yang semakin besar. Jadi pola nombor ini dah tentu tertib menaik kan. Sebab nilai nombor dia semakin besar. Tengok 780,112, 780,119 dan seterusnya. Jadi setelah kita tahu pola nombor tertib menaik, kita perlu tahu pula menaik berapa-berapa. Maksudnya bagaimana dari 780,112 nak jadi 780,119. Kita dah tahu menaik. Apa maksud menaik? Menaik maksudnya kita akan tambah daripada 780,112. Kita perlu tambah berapa untuk jadi 780,119. Kemudian kita perlu tambah berapa untuk jadi 780,126. Bagaimana untuk tahu? Kita akan cari dua nombor yang terdekat. Contoh yang ni mudah kalau contoh soalan ni mudah. Semua nombor tu dekat kan. Jadi kita ambil yang nombor depan sekali. Dua nombor terdekat ni. Untuk apa nombor terdekat ni? Kita tolakkan dia untuk tahu perbezaan berapa. 780,119 tolak 780,112. Jadi ada perbezaan 7. Jadi kita tahu di sini pola nombor ini
akan tambah 7. Dari sini tambah 7, tambah lagi 7, tambah lagi 7. Jadi bagaimana jawapan dia? Untuk mengetahui cara pola nombor ini ditulis, pola nombor tertib menaik 7. Tertib menaik maksudnya nombornya semakin membesar ataupun semakin besar dan tambah berapa? Menaik berapa? 7. Cara tulis penting yang murid-murid tahu pola nombor tertib menaik 7. Jadi mari kita tengok contoh lain. Okey, soalannya tentukan pola nombor di bawah. Jadi ada 4 kad nombor, 200,123, 200,113, 200,103 dan 200,093. Jadi kalau kita tengok sekali imbas di sini, kita tahu nombornya semakin menurun ya. Maksudnya semakin nilai nombor semakin kecil. Dari 123 jadi 113, jadi 103 jadi 93. Jadi kita tahu di sini ialah pola nombor tertib menurun kerana nilai nombor semakin kecil. Kemudian kita perlu tahu, bila kita dah tahu nilai nombor semakin kecil, kita tahu sela antara nombor itu tolaklah kan. Maksudnya berkurang berapa. Tapi kita tak tahu jumlah berkurang itu berapa. Kita perlu buat bentuk lazim untuk mencari dua kad nombor yang terdekat untuk mencari sela ataupun beza nombor itu berkurang berapa. Jadi kita lihat, kita ambil yang paling hadapan 200,123 tolak 200,113. Jadi kita tahu beza setiap kad nombor itu menurun sebanyak 10. Jadinya jawapannya ialah ini adalah pola nombor tertib menurun 10. Jadi cikgu rasa ini sahaja dua kemahiran yang kita belajar pada minggu ini, iaitu banding dan susun nombor dan juga pola nombor. Jadi kita bertemu lagi minggu hadapan untuk kemahiran seterusnya.